Fitnah mengapa berleluasa? Benarkah ia berpunca dari ketaksuban politik atau penguatkuasaan yang lemah? Ikuti kupasan lanjut bersama saya Amira Akilah dalam Next Step Focus. Bagai tiada pedoman dan petunjuk agama, budaya fitnah, pembohongan dan mereka-reka cerita kini mula menjadi barah dalam masyarakat. Hampir saban hari, kita disajikan dengan laporan-laporan media berkaitan isu ini. Tanpa mengira latar belakang, budaya ini bukan sahaja menular dalam kalangan masyarakat biasa, malah turut membabitkan golongan artis, ahli perniagaan, ahli akademik, ahli politik dan lebih malang turut membabitkan golongan agama. Jika dahulu, fitnah dalam masyarakat tradisional Melayu tersebar dari mulut ke mulut dan skala penyebaran tidaklah begitu besar. Namun hari ini, dengan wujudnya pelbagai jaringan aplikasi media sosial, fitnah dicipta dan disebar ke seluruh dunia hanya dengan satu klik. Antara faktor utama yang mendorong pelakuan fitnah adalah sifat tamak, dengki dan mementingkan diri atau puak sendiri sehingga sanggup menyebarkan cerita yang tidak benar tentang pihak yang dibencinya bagi menjatuhkan pihak tersebut. Tanpa mengenepikan faktor-faktor lain, pertembungan aliran pemikiran dan ketaksuban politik kepartian dilihat antara penyumbang utama kepada membarahnya fitnah di negara kita. Menyoroti beberapa tahun ke belakang, khususnya sebelum PRU 14, pertembungan politik mula memanas apabila berlakunya beberapa penjajaran politik baharu antara parti-parti utama negara. Di pihak pembangkang ketika itu, PAS misalnya keluar daripada Pakatan Rakyat pada 2015 meninggalkan DAP dan PKR. Pergolakan dalaman PAS yang berlaku akhirnya melahirkan Parti Amanah Negara yang kemudiannya menyertai PKR dan DAP membentuk Pakatan Harapan. Di pihak kerajaan ketika itu, UMNO BN juga bergolak berikutan isu skandal 1MDB sehingga menyaksikan beberapa pemimpin mereka seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Sri Mukhriz Mahathir dan Datuk Sri Shafie Apdal dipecat dan digantung oleh parti. Mereka kemudiannya menubuhkan Parti Bersatu dipimpin pengerusinya Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Parti Warisan dipimpin Shafie. Kedua-dua parti ini kemudiannya bergabung bersama Pakatan Harapan diketuai oleh Tun Mahathir dan menang dalam PRU 14 pada 2018 sekaligus berjaya membentuk Kerajaan Persekutuan. Namun ia tidak berkekalan lama apabila Kerajaan Pakatan Harapan itu dijatuhkan oleh beberapa watak utama melalui langkah syaratan. Kesannya, Bersatu keluar daripada Pakatan Harapan dan memilih untuk bersama PAS membentuk Perikatan Nasional. UMNO BN kekal bersendirian namun juga membentuk kerjasama longgar dengan PAS melalui Muafakat Nasional yang kemudiannya berkubur sebelum menjelangnya PRU 15. Kesannya, keadaan politik negara dalam tempoh 4 tahun tersebut menjadi tidak stabil. Percubaan demi percubaan saling menjatuhkan sehingga berlakunya 3 kali pertukaran Perdana Menteri dalam tempoh itu. Tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa penjajaran politik inilah yang menjadi pemula kepada pertembungan dalam masyarakat, apatah lagi disuburkan dengan elemen perlabelan halal haram kepada parti politik tertentu sehingga membawa kepada bibit pertembungan akidah. Bermula dari sinilah, budaya fitnah dilihat menjadi semakin mengakar masyarakat, khususnya penyokong politik dan kemuncaknya ketika kempen PRU 15 di mana suasana kempen ketika itu dicemari dengan pelbagai isu-isu fitnah dilemparkan termasuk oleh pemimpin utama parti. Episod itu juga menyaksikan ramai pemimpin-pemimpin utama parti politik tertentu diheret ke mahkamah dan kes mereka sedang berjalan, malah sebahagiannya telah pun dijatuhkan hukuman kerana dibuktikan bersalah melakukan fitnah terhadap lawan mereka. Tidak berhenti di situ, episod kempen pilihan raya 6 negeri dan pilihan raya kecil yang berterusan seakan memberi suntikan tonik kepada pemfitnah ini untuk beraksi. Lebih membimbangkan, budaya fitnah ini turut membabitkan penghinaan terhadap agama, bangsa dan juga raja atau dikategorikan sebagai isu 3R.
Bagi Timbalan Pengerusi Majlis Ulama UMNO, Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali, perbuatan mencipta fitnah dan cerita rekaan terutama daripada pemimpin besar politik boleh mendorong kepada kesan tercetusnya pelbagai persepsi jahat serta dosa berangkai dalam kalangan masyarakat. Lebih malang katanya apabila sesuatu fitnah itu dikeluarkan oleh pemimpin politik berjenama Islam yang sudah tentu akan dipercayai dan dipanjangkan oleh pengikut-pengikutnya. Menurutnya, kebenaran tentunya memerlukan masa untuk diserlahkan, namun dalam tempoh itu, ramai manusia akan membuat dosa ekoran berita fitnah yang disampaikan. Menyedari kebimbangan ini, kerajaan telah bertindak proaktif dengan mengemukakan usul kepada Yang di-Pertuan Agong dan Sultan Selangor berhubung politik fitnah dan menunggang agama yang dilakukan oleh sesetengah pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan usul itu dikemukakan sebagai komitmen kerajaan yang tidak lagi akan bertoleransi dalam isu tersebut. Kerajaan katanya memandang serius tuduhan sehingga sanggup mengkafirkan orang lain, menghina institusi raja, menunggang agama dan menfitnah. Sementara itu, menyedari budaya ini jika tidak dibendung segera boleh mengugat keamanan negara. Pihak polis Diraja Malaysia telah menubuhkan task force khas bagi menyiasat isu membabitkan 3R. Setiausaha PDRM Datuk Nur Syah Muhammad Sadudin berkata, objektif task force ini adalah untuk memastikan siasatan dijalankan dengan kadar segera dan dikemukakan kepada pejabat peguam negara dalam tempoh 7 hari. Dalam pada itu, beberapa gabungan NGO menubuhkan Sekretariat Anti Fitnah bagi membantras sikap dan amalan fitnah yang kian menjadi gejala dalam hidup masyarakat masa kini. Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, Muhammad Azmi Abdul Hamid berkata, sekretariat itu diwujudkan kerana budaya fitnah dibimbangi kian berleluasa sehingga memberi kesan kepada pentadbiran negara dan proses pembangunan negara. Malah katanya, budaya fitnah juga dikhawatiri telah menjalar sehingga menjejaskan kemuliaan agama, mencetuskan ketegangan, kekeliruan, prasangka, porak-peranda, kezaliman dan permusuhan. Dalam perkembangan sama, Jabatan Penyiaran Malaysia bakal menerbitkan segmen khas Biar Betul bermula Ahad ini menerusi pelbagai platform radio televisyen Malaysia. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, slot itu susulan banyak laporan fitnah yang tular di media sosial sehingga mengelirukan masyarakat. Mengulas lanjut, Fahmi berkata kerjasama inisiatif itu juga melibatkan pihak Suruhanjaya tersebut dan portal mycheck.my di selia Pertubuhan Berita Nasional Malaysia. Sementara itu, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah turut mengingatkan rakyat menerapkan akhlak mulia dan menjauhi fitnah, kata dusta dan pembohongan di media sosial. Bagi dia juga mahu masyarakat mengambil iktibar dengan kejatuhan serta keruntuhan tamadun dan kuasa besar dunia akibat daripada budaya fitnah yang mendominasi dan membarah dalam kehidupan bangsanya. Perkara sama sebelum ini juga dibangkitkan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah yang memberi amaran kepada semua calon dan penyokong politik agar tidak menggunakan tempoh berkempen pilihan raya sebagai lesen untuk mengumpat, menghina dan menfitnah orang lain dengan sebebasnya. Baginda bertitah perbuatan fitnah dan caci-mencaci ini menjadi lebih ketara dan dilakukan tanpa rasa takut dan malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap kali menjelang pilihan raya, seolah-olah musim pilihan raya adalah pesta yang menghalalkan mencaci maki, mengumpat dan menfitnah antara satu sama lain demi meraih sokongan dan undi dari rakyat. Apapun situasi yang berlaku, sebagai rakyat kita haruslah bijak menilai sesuatu maklumat. Jangan sampai ketaksuban kita terhadap sesuatu pihak menyebabkan kita zalim terhadap pihak yang lain. Perhitungan dosa dan pahala mungkin boleh menjadi pendinding daripada menyebabkan diri kita terjerumus ke lembah fitnah. Kami amat menghargai setiap pandangan dan cadangan daripada anda. Sekian sahaja Next Step Fokus untuk hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Next Step Malaysia dan subscribe YouTube Next Step TV. Next Step Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.